Selamat datang kepada semua yang berada di sini dan juga kepada semua yang menonton kami melalui Facebook dan Instagram, ada yang melalui Google dan sebagainya. All this new media, social media. So, hari ni kita nak dengar daripada Cikgu Maznah. Cikgu Maznah ni guru besar sekolah ni. Ajar ilmu yang dia dapat. Itulah mahal, dedicated teacher. Kan? Guru yang apa sahaja ilmu yang dia ada semua dia nak share dengan murid-murid dia, dengan masyarakat. Okay? So today we hear a little bit from her. Kita dengar sedikit daripada dia, perkongsian dia tentang masalah yang dia hadapi dan juga macam mana dia rasa selepas dia over her body ni, or dalam masa proses over her body. Okay? Sekejap Okay. Oh, wayarnya pendek. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Rozaina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sekali lagi pada doktor yang beri peluang saya untuk berkongsi dengan semua rakan dan juga para pengunjung Facebook lah ya. Sebab saya tahu ini pun daripada Facebook juga ya. Okey, alhamdulillah pada pagi ni saya ingin berkongsilah sedikit. Sebenarnya nama saya Maznah binti Zaini, guru besar SK Puchong Jaya 2. Tahun ni dah 9 tahun saya jadi guru besar. Ya, di 3 buah sekolah lah. Dan ini adalah sekolah ketiga saya. Sebenarnya memang kalau doktor cakap tekanan tu memang tekanan lah. Tapi saya tanpa henti berubat sebenarnya. Ya, kalau nak kata ini tak tahulah yang kali keberapa saya berubat. Sebabnya untuk mungkin saya ni Allah uji dengan penyakit, tetapi saya rasa penyakit ni mendekatkan diri saya dengan Allah. Ya. Okey, jadi saya punya masalah sebenarnya ialah masalah dalam perut. Sebab saya ni dulu aktif. Saya pernah jatuh daripada bukit. Itu permulaan sakit saya lah. Sebab bila saya jatuh daripada bukit tu, dia darah tu berketul. Tak keluar kata orang. Dia jadi satu benda yang di dinding rahim. Lepas tu bila saya bersalin, anak pertama saya, doktor kata penuh dengan kembar darah. Tapi pun dia tak boleh nak buang sebab benda tu dah jadi ketulan-ketulan. Jadinya benda tu terus menerus. Jadi saya selalu sakit lah. Dan bila saya jadi guru besar, kenangan paling manis saya bila ada orang yang tak suka saya kan, dia beri sesuatu kat saya. Jadi bila dia beri sesuatu kat saya tu, saya kata saya cari ubat-ubatan ya. Sampaikan saya pernah, kenangan dalam hidup saya lah, saya pernah kena dihantar ke hospital psikiatris, saya diikat kaki, tangan semua ya. Bila malam saya lumpuh daripada atas, daripada pinggang sampai ke bawah, malam perut saya jadi besar semua. Tapi alhamdulillah lah, bila saya terus berubat, saya dapat jumpa, dari masa ke masa saya jumpa orang-orang yang banyak membantu saya lah. Yang akhir saya jumpa Dr. Rozaina. Dan semasa kenangan saya juga, saya ditemukan Allah dengan seorang ustazah, di mana bila ustazah tu rawat saya, sebab bila saya lumpuh malam kan, rupanya ada orang yang sayang dengan saya, dia hantar kat saya suatu benda yang cukup saya terperanjat lah. Di mana bila ustazah tu, anak buah Harun Din ni, dia keluarkan suatu benda macam kepala bayi daripada dalam perut saya ya. Bila dia keluarkan tu, saya pergi hospital, doktor kata saya seperti seorang yang keguguran. Maknanya perut saya rosak, hancur kan. Tapi alhamdulillah lah, ketika tu bila saya sakit ya, pertama saya minta dengan Allah tunjukkan saya je apa yang saya boleh buat. Kemudian saya diberi dorongan sampai saya, seorang doktor tu beritahu saya pergilah Mekah berubat. Jadi saya pergi Mekah. Saya pergi Mekah dengan adik saya menunaikan umrah. Ketika saya pijak bumi Madinah tu, saya pengsan. Ya, saya pengsan satu malam. Mereka ubati saya. Alhamdulillah malam tu baca Yasin, dan bila saya sedar kan, saya muntah, yang saya kata saya tak tahulah bau dia macam mana. Tapi malam tu saya bertemu dengan seseorang yang
berkepala ular. Tapi bila saya cakap, mungkin sebab waktu tu saya di Madinah kan, dia kata benda tu nak dipulangkan balik dekat situ. Tapi Alhamdulillah, maknanya bila saya berjaya tu, di sana saya bertemu, itulah saya kata saya minta dengan Allah tu temukan saya. Di sana saya bertemu dengan bidan tu bantu saya. Lepas tu saya bertemu dengan perawat. Banyaklah, maknanya saya bertemu, Allah beri saya. Sebab bila saya kata, dan bila di sana saya kata saya tak ada simpan dendam. Bila saya kata saya tak simpan dendam, saya bertemu dengan seorang perempuan tu, perempuan yang saya pun tak ingat muka dia, tapi dia kata dia akan nampakkan saya orang yang buat saya, sebab saya tak dendam. Dan ni saya nampak muka-muka orang yang buat saya kan. Tapi sampai saya balik Malaysia ni, Alhamdulillah doktor, hati saya tenang. Walaupun saya kenal orang tu, tapi saya dah belajar lah. Sebab itu saya belajar, kalau kita bila kita nak tidur, kita belajarlah memaafkan kesalahan orang lain. Sebab bila kita belajar memaafkan kan, sebenarnya saya boleh tenang sampai sekarang. Dan saya boleh pulih. Itu dia kelebihan dia. Lepas tu kalau boleh kita janganlah simpan. Sebab saya perasan waktu bila saya simpan dendam, macam saya terasa dendam kan, saya punya dada sakit. Maknanya penyakit saya macam bertambah. Tapi bila saya belajar melepaskan perasaan marah tu, dan saya berpegang pada hati tu milik Allah, Alhamdulillah, sampai sekarang semua boleh nampak. Dan kalau jadi sesuatu tu, kita positif lah. Sebab tu bila dalam dunia pendidikan, saya sebagai cikgu, saya memang berazam nak membantu guru-guru saya. Sebab saya cakap terus terang ni, guru-guru saya muda, masih ada yang dah sakit jiwa, walaupun usia muda 20 lebih. Tapi saya sebagai ketua, saya bukan saja sebagai pengarah, tetapi saya sebagai pembimbing. Sebabnya bila saya membimbing, saya nampak banyak yang saya boleh bantu atasi. Ya, kalau orang cerita tentang pergi membawa murid masuk, bersalam, seolah kita hamba. Tapi saya tak. Saya positif. Sebab daripada situlah sebenarnya saya berebut dengan anak murid saya beri salam. Sebab saya percaya anak murid saya beri salam tu ialah doa. Sebab itu saya jadi macam bertambah kuat. Jadi bila saya sambut anak murid saya kan, kami hari ni dah berebut siapa beri salam pertama, anak murid saya ke saya. Jadinya kan anak murid saya bila datang, lama saya tak datang, dia akan tanya, ke mana cikgu pergi? Jadi kan kat situ saya dapat. Jadinya benda tu semua menjadi penguat pada diri saya. Ya, terutamanya pada anak-anak saya lah. Pada ni, dan saya nak kongsi juga satu cerita lah. Sebab bila saya kata saya akan menolong orang tanpa ni, pernah saya ada mesyuarat anak saya aksiden, kena langgar, dia naik motor. Tapi kan saya pun tak tahu, bila anak saya telefon saya, waktu tu saya memang tak boleh balik. Saya cakap dengan anak saya, adik pergi, adik kalau kata ada apa, duduk. Dan sebab saya tak boleh balik ketika tu ada pelawat. Tapi kan bila anak saya balik, saya tengok dekat dalam rumah saya ada ubat, ada makanan. Saya tanya anak saya, dia kata tak tahu, ada makcik tolong dia kata. Makcik tu tolong, makcik tu hantar hospital, hantar klinik. Lepas tu belikan makanan dia. Makcik tu letak dia dekat rumah. Lepas tu makcik tu kata nanti kirim salam dengan ibu, cakap adik dah, insyaAllah tak ada apa-apa. Tapi bila saya tanya anak saya pun tak tahu. Saya pun tak kenal siapa. Sebab itu saya penuh percayalah bahawa kalau kita menolong orang tanpa had, ya, insyaAllah Allah tu akan beri kita sesuatu yang tanpa kita sedar. Dan sebenarnya sampai sekarang pun saya masih berubat. Ya, saya ditemukan, alhamdulillah lah. Dan bila doktor kata bercampur, bantu anak murid saya, memang sebenarnya mengapa saya boleh rapat? Sebab bila saya masuk sekolah ni, memang banyaklah ibu bapa yang tak boleh menerima saya. Sebab saya ni sebenarnya jadi guru besar di usia yang muda. Waktu saya guru besar, memang banyaklah halangan. Sebab bukan semua orang boleh menerima seorang ketua yang muda kan. Jadi tapi bila saya masuk ke sekolah yang sekarang ni pun, saya alami banyak juga dugaan di mana ibu bapa tak suka saya. Tapi saya menggunakan pendekatan yang agak berbeza. Saya banyak bertukar-tukar cerita dengan ibu bapa. Saya cuba memahami ibu bapa. Sebabnya bagi saya bukan ibu bapa, ramai macam ibu bapa saya, sekolah saya, ramai yang tak jumpa anak kadang-kadang. Sebab dalam keadaan yang susah. Tapi kat situlah peranan kita sebagai guru. Mengambil tempat, membantu dan juga membawa anak kita. Sebab bagi saya seorang guru ni dia pengubah community ya, hidup community dia. Jadi kalau kata community dia jauh daripada benda-benda yang positif, maknanya anak-anak banyak terlibat dengan masalah apa, takkan kita sebagai guru nak biarkan.
Jadinya saya cuba memperkenalkan banyak benda lah di sekolah untuk bawa anak murid saya. Petang-petang saya jadikan sekolah saya untuk pusat latihan, hari Sabtu Ahad penuh, supaya ibu bapa kat situ, anak-anak situ boleh kembali pada sekolah untuk mengelakkan dia orang ni terkena pada benda-benda yang tak sepatutnya. Ya. Dan saya juga sebab tu saya senantiasa lah, ya, saya sentiasa berkongsi ilmu dengan ibu bapa dan juga anak-anak murid saya. Macam bila kata doktor pernafasan kan, saya bantu pasal makanan. Bila saya bercakap dengan ibu-ibu, saya tanya, sambil tu saya bercerita dengan ibu-ibu pasal mengapa pentingnya makanan-makanan yang baik, ya. Sebab saya tahu, ya, ramai bila saya tanya anak murid saya, kebanyakan dihidangkan dengan makanan-makanan segera, ya, dihidangkan dengan makanan-makanan yang diproses. Memang kebiasaan. Saya tertariklah bila doktor cakap ibu bapa hari ni lebih banyak menghabiskan masa di pasar raya daripada di pasar mentah. Tapi bagi saya betul, sebab bila kita berada di pasar mentah, sebenarnya kita akan lebih sihat dengan makanan-makanan yang lebih berkhasiat berbanding dengan pasar raya. Kebanyakannya makanan semua diproses, ya. Tapi bukan senanglah doktor, ya, sebenarnya, dan juga yang pendengar, ya, bukan senang kita nak mengubah cara hidup kita. Terutama bila saya berkongsi dengan ibu bapa dah jaga anak dia sampai 6 tahun. Ketika anak dia usia 7 tahun, dia serahkan pada saya. Ketika tu saya nak mengubah hidup anak tu. Sebenarnya agak sukar. Jadinya saya kata ibu bapa perlu membantu sekolah untuk mengubah juga. Sebab bila dia berubah, anak-anak akan berubah. Sebab 6 tahun dia pegang. Jadi pengalaman saya bila 6 tahun dia pegang, bila anak itu berada di pra, selalu tak makanan yang disediakan mereka tak makan. Sebab mereka kata mereka tak kenal makanan yang diperkenalkan tu. Jadi ini budaya yang masyarakat yang sebenarnya dialami. Tapi bagi saya tiada unsur salah menyalah. Tapi semua orang kena peranan sama-sama untuk memastikan hidup sihat. Hari ni cikgu saya muda-muda ramai dah sakit. Ya, saya pergi tengok suami cikgu sekolah saya, ya, operate. Semalam kawan saya telefon suami dia meninggal, dia punya tumor meletup. Ya, usia pun muda lagi ustaz tu. Ya, semalam bila saya terima, tiap-tiap harilah kita akan terima. Tetapi nasihat saya lah pada yang bergelar cikgu, kalau boleh kita pastikan bila kita nak mengajar dengan sihat, pastikan elakkan stres. Macam doktor cakap lah, sebenarnya stres punca utama. Lepas tu saya kata hidup saya, kalau saya tak stres kan, saya akan, maknanya pagi saya boleh datang dengan gembira. Lepas tu pagi-pagi saya ingatkan cikgu janganlah carilah sesuatu yang boleh menggembirakan kita, supaya permulaan hari tu menjadi satu hari yang menyeronokkan. Lepas tu Saidina Umar, kalau dia nak menghukum ketika dia jadi seorang khalifah, dia tak akan menghukum bila dah tengah hari. Pagi-pagi selalu dia kata mesti hari tu dia akan cari sesuatu yang mengembirakan supaya dia boleh tenang bila mendengar masalah rakyat dia. Macam tu juga yang saya cuba buat, ya. Bila pagi tu saya akan dengar keseronokan radio, ya. Explain why you are here and then apa yang you alami. Ya. Jadinya kita rasa gembira, tapi sebenarnya pengalaman saya lah dengan Ibnu Sina Wellness ni, sebab saya dah berubat banyak dengan Chinese, ada maknanya secara tradisional dia kan pun ada. Tapi satu kelebihan saya di Ibnu Sina Wellness ni yang saya nampak berbeza daripada lain ialah spiritual dia yang agak kuat. Ya, ini sebenarnya menguatkan diri kita lah. Ya, kalau perubatan lain kebanyakan tertumpu pada fizikal. Ya, tapi Ibnu Sina Wellness ni dia menguatkan dalaman kita. Sebenarnya dalaman kita itulah benda utama yang kita gunakan untuk melawan penyakit kita. Sebab saya dah jumpa ramai orang lah yang stres kerana penyakit dan hampir putus asa. Tapi kalau kita penuh yakin, ya, apa juga yang saya belajar di Ibnu Sina ni, iaitu penyakit itu adalah ujian daripada Allah, datang daripada Allah, maka kita akan pulih. Kita akan boleh pulih sebenarnya, ya. Sebab saya sendiri adalah orang yang pernah putus asa. Tapi bila saya berubat di sini, satu kelebihan lah,
Itu yang saya alami. Dan sebenarnya memanglah macam saya suka dengar lah bila doktor kata bila kita nak suatu pemulihan tu, pulih, kita akan sakit dulu. Betul lah, saya alami. Bila saya makan ubat kat sini kan, kaki saya bengkak, ya, kepala saya berat, saya tak boleh datang. Ada sekali saya tutup pintu pejabat saya sebab saya terlalu sakit. Sampai cikgu saya semua suspend. Kenapa guru besar kat dalam tutup pintu? Ya, sampai ada yang tanya, puan sihat ke? Itu sebenarnya, ya. Tapi sebab bila saya alami kat sinilah, ya, saya makan tu tiap-tiap hari saya ada suatu benda yang berlainan. Minggu ni sakit pinggang, minggu depan saya sakit tangan, minggu depannya saya sakit dekat bahu. Maknanya tiap-tiap minggu kan ada lain-lain sakitnya. Tapi alhamdulillah lah, ya, sebab bila saya redha, saya yakin itu Allah jumpakan saya untuk saya sihat, alhamdulillah. Tapi nasihat saya lah, ya, sebab bila saya nak berkongsi jugalah, bila saya cerita bab 20,000, semua orang berkata dengan saya macam suatu benda yang tak logik. Tapi bila saya cerita kelebihan apa yang saya dapat di sini, ramai yang kata nak cuba pergilah, ya. Sebab memanglah bila orang cerita bab 20,000 tu satu angka yang cukup banyak. Tapi apa yang saya dapat di sini melebihi daripada 20,000 itu, ya. Sebab saya dapat kembali baliklah muhasabah diri saya, yang bila sebenarnya dah banyak sangat Allah beri kelebihan, patut Allah cuit dengan sakit yang sedikit, kita dah terlupa, ya. Jadinya alhamdulillah saya di sini, saya nampaklah pemulihan itu. Cuma nak melawan benda yang pantang tu agak payah, kata doktor. Ya, degil sikit kan. Bila nampak benda tu kan, tahulah kan. Lagi macam saya, bila seminggu khusus di hotel, Allahu Akbar, nak jaga susahnya, ya. Tapi bila memula tu saya kata kekuatan saya kat sini, mula-mula saya nak cukupkan 8 kali tu punya seksanya, sebab mesyuarat pukul berapa sampai pukul apa. Tapi benda tu semua mengajar saya, mendidik diri saya bahawa kalau nak sembuh, kalau you sendiri tak ada kehendak, kita tak akan sembuh. Sebab semuanya, walaupun saya cakap dengan anak murid saya, hantar guru hebat daripada langit sekalipun, kalau you tak nak berubah, you tak akan berubah. Jadi benda tu balik pada saya. Kalau dihantar doktor yang terbaik untuk saya pun, tapi kalau saya tak nak berubah, saya tak akan baik. Jadi sebab tu saya ingatkan diri saya, bila saya bercakap dengan anak murid saya, Allah uji saya pula, ya. Tapi saya rasa seronok dengan kerjaya saya, walaupun usia saya dah mencecah 50 tahun. Saya rasa saya tak akan berputus asa untuk terus berkhidmat dalam dunia pendidikan ni, ya. Okey, itulah. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Okey. Tadi masa Cikgu Mazna duduk sebelah saya, dia kata apa nak cakap? Saya kata guru besar, banyak benda boleh bercakap. So you all dengar lah kan. Okey. Banyak sebenarnya poin-poin dia, ya. Kalau kita banyak tolong orang, kan ini yang saya selalu sebut kan, kalau kita selalu tolong orang, barulah Allah boleh bantu kita. Kalau kita tak mau bantu orang, dan Allah tak akan bantu kita. So bila dia dedicated, fokus dia hari-hari nak bantu orang. Macam mana dia nak sihat untuk dia nak bantu orang? Jadi bila Allah beri kepada dia dugaan untuk sakit, tetapi Allah beri juga kepada dia orang-orang yang datang membantu dia. So ujian sakit ni dia satu nikmat. Okay? Sebab dia menggugurkan dosa-dosa kita, dia transformasi jiwa kita. Okay? Daripada kita rasa kita take for granted kan. Kita take for granted, oh ini boleh buat, macam kita bangun pagi, ambil kunci kereta, start engine kereta, kita take for granted kereta tu akan berjalan je. Kita tak fikir kata mungkin pagi tu tayar akan pancet ke, air tak cukup ke, minyak enjin tak cukup ke, something spark plug dah tak boleh pakai ke. Kita tak fikir. Ya, kita fikir kata tak apa, saya ambil kunci kereta, saya on enjin, kereta tu akan berjalan. Macam itulah kita treat body kita. So bila kadang-kadang Allah bagi certain breakdown tu untuk mengingatkan kita supaya kita bersyukur balik pada Allah atas pemberian-pemberian Allah pada kita. Now,
Saya nak cakap pasal kes yang bila orang sayang kita tu, yang kita sakit bila orang sayang kita, dia hantar kita macam-macam tu kan. So kadang-kala bila kita berubat, di sini kami tak buat ubat untuk sihir, untuk orang Arab panggil ain, orang Melayu, kalau orang Penang kita kata kena mata. Orang Melayu panggil apa ya? Macam hasad lah, macam pandangan mata orang tu. Dia kata bagus, tapi bagus dia tu dia hasad pada kita. Okey? Itu pun boleh membuatkan kita sakit. Sakit yang membuatkan jin tu hinggap pada kita. Okay? Now, bila kita pergi kepada tempat-tempat berubat, dia keluarkan jin atau sihir atau syaitan yang ada tu. Jin tu lah yang dia keluarkan. Tetapi dia tak dapat keluarkan efek daripada jin tu. Okay? Efek daripada jin tu. Macam kata Cikgu Maznah keluar macam suatu kepala budak, dah dia keluarkan. Tetapi rahim dia yang rosak tadi, daripada kesan macam bersalin tadi, macam keguguran tadi, efek daripada tu pada secara fizikal pada rahim tu tidak hilang. Okey? Kerana bila jin hinggap pada kita, dia juga membuang najis. Jin tu dia ada najis. Okey? Najis dia tu beracun di dalam badan kita. Kadang-kadang benda tu tak keluar. So, bila Cikgu Maznah kata, bila dia bersalin anak pertama, doktor tu kata ada banyak ketulan darah, tapi doktor tu tak boleh keluarkan sebab ketulan darah tu dia melekat pada dinding rahim. Dia melekat macam glue. Okay? So, kalau dia boleh expel, dia boleh buat DNC kan? Dia boleh tarik keluar semua, dia boleh suck out all the blood. Tetapi, dia tak boleh sedut darah tu. Sebab darah tu melekat sangat kuat pada dinding rahim. Okay? Sebab tu bila kita buat overhaul body ni, semua keracunan, tak kira lah sama ada darah yang melekat pada dinding rahim ataupun keracunan-keracunan lain yang melekat pada semua organ-organ kita, dia dah melekat kuat dah. Kadang-kadang dia tu sangat keras. Kadang-kadang kalau dia bulat-bulat tu, saya rasa macam biji guli kat dalam tu. Okay, sebegitu keras. Jadi sebab tu bila kita buat overhaul body, kita kena number one, menggunakan ramuan-ramuan yang sangat mahal. Sebab kalau kita pakai ramuan-ramuan yang murah, then dia tidak berkesan seperti yang sekarang ni. Kesan dia tu tak 10 minggu, mungkin kita makan masa lebih lama, 20 minggu. Okay? Itu yang pertama. Dan yang kedua, so that ramuan tu dia kuat tau. Sebab tu you rasa macam nak pengsan. Kadang-kadang minum tu kan macam brother ni kata semalam, saya dah berpeluh sejuk, peluh sejuk semua dah keluar daripada badan saya. Saya ingat saya dah nak go dah. Okay? Sebab dia masuk sampai ke level sel, and dia nak hakis you punya toksin, you punya keracunan yang keras-keras tu. Okay? First dia kena kembangkan, dia kena lembutkan, lepas lembutkan dia kembangkan, lepas tu dihancurkan. Lepas tu banyak mana yang hancur tu keluar. Banyak mana yang hancur tu keluar. Banyak mana yang hancur tu keluar. Yang kadang-kadang ada yang dah lembut tapi dia belum kembang. Ada yang dia dah lembut, dah kembang tapi dia belum pecah. So kadang-kadang orang datang kat saya, kenapa perut saya ni buncit, tegang. Saya kata toksin tu dia dah mula lembut, dia dah mula kembang tapi dia belum pecah, so dia tak keluar lagi. Don't worry. By the time you habis proses 10 minggu ni, dia akan pecah, perut you akan kempis balik. Okay? Saya suka satu kisah ni yang saya dah repeat a few times. One lady ni, dia datang dengan masalah kanser pada rahim. Okay? So, bila dia datang, sebab dia orang muda, selalu pakai baju ketat, dia bertudung tapi dia pakai baju slim cut. Lepas tu dia naik motor, kan, dia pakai seluar dengan baju. So, dia memang nampak lawa. Orang you tak rasa macam dia ni ada kanser kan. Perut dia makin buncit. Dia malulah sebab baju dia semua slim cut, kan. So, dia kata macam mana ni, perut saya dah macam mengandung berapa bulan ni, mengandung 6 bulan ni kata. Saya kata tak apa, don't worry. So, sampailah dia habis rawatan, lepas tu dia datang untuk rawatan ulangan. Dia datang saya rasa lepas sebulan ke 2 bulan rawatan ulangan tu. Saya rasa bila saya buat rawatan, saya lupa yang perut dia buncit tu. Bila saya rasa rahim dia, sebab saya fokus pada organ kan, saya rasa rahim dia
kecut macam rahim anak dara. Tak? Saya tanya dengan dia. Saya kata, ya Allah, Maria, rahim you kecut. Macam orang muda. Suami dia dengar saya cakap, bini saya macam dah nak dara dah, doktor. Kata dia. Serius? Okay, husband dia duduk sebelah je cakap macam tu. Lepas tu baru saya perasan, oh perut dah tak buncit dah. Perut dah slim dah. Okay? So itu yang kita nak. Kita tak nak perut slim, tapi berkerak rahim kat dalam tu. Kita nak rahim tu really clean. Kita nak semua organ-organ kita sangat bersih and muda. Rahim, organ kita tu muda. Macam mana kita nak buat? Okay? So that by the time you finish overhaul body ni, kan, you tak ada dah penyakit-penyakit kronik yang you nak datang sini nak ulang, nak datang sini nak ulang, nak datang sini nak ulang. Tak ada dah. Okay? That is why bila kita kata kita ubat nak tarik penyakit sampai ke akar umbi. So kadang-kadang bila kita test orang tu, you belum habis lagi, akar dia tak keluar lagi. Kita concern about akar dia. Okay? So bila akar dia cabut keluar, and then yang lain-lain, remnants ni apa? Serpih-serpihan yang kat mana-mana lagi yang masih nak keluar, hari-hari dia akan pecah keluar. Seumur hidup dia sepatutnya pecah keluar. Kan? Cuma your body tu, engine dia kuat tak untuk nak pecahkan dia supaya dia boleh keluar secara semula jadi. Okay? Itu yang kita buat kat sini. Inilah ilmu perubatan Ibn Sina, sehingga Eropah menamakan Ibn Sina itu sebagai bapa perubatan moden. Okay? Dia orang ambil masa 500 tahun nak kaji apa yang Ibn Sina tulis dalam masa 20 tahun. Dalam masa 20 tahun, Ibn Sina mengarang lebih kurang, mengkaji dan mengarang kitab-kitab sebanyak lebih kurang dalam 500 ke 1000 kitab. Dan daripada kitab-kitab tu, bila Eropah kaji, dia tengok ilmu tu sangat tepat. Itu yang dinamakan bapa perubatan moden. Tetapi ilmu Ibn Sina itu untuk merawat, yang menyembuhkan itu Allah SWT, bukan Ibn Sina yang menyembuhkan. Jadi bila Eropah ambil ilmu tu dan mereka tidak mau acknowledge, tidak mau acknowledge Allah, kewujudan Allah SWT, sebab bagi mereka there is no God, kan? They are atheist, kan? Based on atheism. So there is no God. So who is going to cure? Sebab tu rawatan moden dia tak cure. Dia hanya manage your disease. Okay? And that is why banyak penyakit yang dikatakan tidak boleh diubati. Impossible. Dan memang betul, kalau saya nak ubat, kalau Ibn Sina nak ubat, memang kita tak mampu. Tapi kita hanya merawat mengikut teknologi fitrah. Tapi that teknologi fitrah, kalau kita ikut teknologi fitrah tu, you see the magic of what Allah does. Okay? Redha Allah tu ada di situ. Okay? So, make sure kalau sesiapa yang mempunyai penyakit pelik-pelik, sihir lah, saka lah, ain, yang saya sebut tadi tu, yang hasad pada pandangan mata orang tu, kalau kita ada penyakit-penyakit macam tu, kita pergi berubat dengan orang-orang alim yang pandai bidang tu. Kemudiannya kita still kena rawat semua parts of our organ yang telah dirosakkan oleh jin yang menghinggap. Sebab jin tu dia menghinggap, satu, dia mengeluarkan najis. Najis itu sangat beracun. Najis tu memang nak kena pump keluar daripada badan kita. Dan bila dia duduk, memang dia duduk sama ada untuk nak matikan kita, dengan tujuan orang hantar ni memang dia nak kita mati, kan. So dia dah block certain blood vessel yang memang benda tu kita punya survival at stake. Ya? That means kita dah susah nak hidup dengan blockage tu. So, blockage tu semua kita nak kena buka buang. Nak pecahkan. Salur-salur saraf kita, injap-injap kita semua kita nak kena buka saluran balik. Kalau saluran tak kembang, tak buka balik, flow of water, of blood, of air tak boleh berjalan dengan elok. Kita tak boleh flow. Air, udara, nutrisi, darah tak boleh flow dengan elok. Kalau tak boleh flow dengan elok, kita hidup nyawa-nyawa ikan. Okay? And then dari segi spiritualnya sangat kuat, sebab yelah,
Kalau kita faham Allah yang mencipta tubuh badan kita ni, kita nak kena faham macam mana cara Allah cipta kita dan siapa tu Allah. Sebab tu kita ada this program Trillionaire. Bagi sesiapa yang dah menjalani rawatan dan masih belum menghadiri program Trillionaire, sila daftar untuk program pada bulan September ni. Bulan September ni pada 25 hari bulan. Okay, you kena ambil cuti sebab saya tak buat weekend. Program ni sangat fokus, dia punya content dia sangat deep. Jadi saya kena buat pada hari yang bukan rawatan. Dia daripada pagi, 7 pagi sampai 7 petang. Very intensif, 2 hari sahaja. Tak lama, tapi very intensif. Okay, come and attend the program. Baru you faham, kenal siapa Allah dan siapa diri kita, macam mana kita nak hidup dan obat diri kita, dan kita nak berjaya di dalam kehidupan. Sebab sistem kejayaan yang kita belajar hari ni tak sama. Tak sama dengan fitrah. Tak sama dengan cara Allah SWT mencipta sistem kejayaan. Kita dicipta bukan sahaja untuk hidup. Kita dicipta bukan untuk solat. Kita dicipta untuk berjaya. Okay? Sebab tu azan itu melaungkan hayya 'alas salah, marilah mendirikan solat, diiringi dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kita ini dicipta untuk berjaya sebagai khalifah di muka bumi. Hidup kita adalah untuk kejayaan. Rasulullah SAW berjaya. Para khalifah berjaya. Okay? Semua kita harus mengecapi kejayaan. Dan kalau nak kata rezeki ni, ya Allah Tuhanku, Allah turunkan rezeki tu unlimited untuk kita. Kita je duduk kat tempat lain. Macam kata sebagai contoh, hujan duk turun kat Petaling Jaya, you duduk kat Kajang, you mesti tak akan terima hujan. You nak terima hujan, you kena duduk kat Petaling Jaya. Okay? So rezeki tu duk turun, kita duduk tempat lain yang tak, rezeki tu tak turun kat kita. Sebab tu yang kita tak dapat. So kita nak kena belajar balik sistem yang betul, supaya kita memahami macam mana kita nak dapat. Rezeki tu bukan sahaja duit. Rezeki tu kita punya kasih sayang dalam kehidupan, kita punya kesihatan, kita punya ketenangan, dan juga keuangan kita. Okay? Everything, all in one. Kita nak dapat semuanya dengan baik. Okay? Alright. So, sesiapa yang menghadapi dugaan hidup, janganlah berputus asa. Itulah rencah kehidupan. Saya baru cakap dengan one question tadi. Rencah kehidupan ni mestilah kena ada dugaan. Barulah kita rasa nikmat. Lepas sakit bila sihat, barulah rasa nikmatnya sihat. Kan? Orang muda, bila kita kata kat dia, janganlah makan makanan proses, janganlah makan makanan fast food, dia tak rasa nak berubah kerana dia masih sihat. Salah kata dugaan Cikgu Maznah dengan anak murid. Walaupun saya mengajar orang, anak saya sendiri pun saya mempunyai dugaan kerana dia masih rasa sihat. Bila dia dah sakit, baru dia tanya balik, Umi cakap hari tu makan apa ya? Kalau masih dia sihat, dia tak akan ingat lah. Okay? Sampaikan saya boleh ada saya boleh ada KFC delivery. Terkejut saya. Nak pengsan saya. KFC delivery. Kenapa? Alhamdulillah lah, anak-anak saya dah jarang, dah tak makan dah macam KFC, McDonald's apa semua. Tapi dalam dah 3, 4 tahun ke 5 tahun ke, ada friend influence, dah ada dah KFC delivery. Tak ada, kita cubit je sikit. Okay? So, kita kena, tapi kita berusaha sentiasa tu yang dikatakan seorang ibu itu ataupun seorang guru tu buat beletih. Beletih tu sebab bila dia ulang benda yang sama. Tapi kalau kita tak ulang, macam mana nak bagi peringatan, kan? So semoga kita sama-sama beri peringatan kepada diri kita dan semua orang-orang yang kita sayang. Kerana peringatan Rasulullah SAW bersabda, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. So kita sentiasa memberi nasihat. Okay? Dan jangan stres selepas memberi nasihat. Sebab kata Cikgu Maznah, jangan stres selepas memberi nasihat. Okay? Sebab kadang-kadang selalunya daripada 10 kali kita nasihat,
9 kali orang yang kita nasihat tu tak dengar juga. Tapi kalau 9 kali dia tak dengar, 1 kali tu akhir tu dia dengar, kita sampai misi kita. Okey. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.